adalah kita dengar suara-suara sumbang menyatakan bahawa pada pemilihan UMNO yang akan datang kemungkinan akan diberikan laluan kepada calon-calon yang tak ada kes mahkamah lah. Dan untuk ambil alih tampuk kepimpinan. Okeylah. Ini setengah-setengah orang setengah-setengah orang ni dia tak faham. Dia tak faham. Apabila seseorang itu didakwa di mahkamah ketika Pakatan Harapan memerintah, apa maknanya? Maknanya orang ini tidak kompromi dengan musuh kita. Orang ini tidak kompromi dengan Mahathir. Jangan ingat siapa yang kena dakwa ni semuanya tak bersih. Tak betul. Kena ingat Dato' Najib dia patutnya kes SRC International. Sudah pun Peguam Negara sebelum ni buang kes. Tidak ada kes. Bukan buang lah, maknanya tidak ada sampai ke proses pendakwaan. Kenapa tak ada? Sebab yang melakukan kesalahan, yang memasukkan duit ke dalam akaun trustee atas nama Dato' Najib ialah Nik Faisal. Masukkan duit siapa? Duit SRC International. Dia juga yang menjadi CEO. So lepas dia masuk duit, dia lari, dia hilang. Ini satu apa dipanggil penganiayaan ke atas Dato' Sri Najib. Jadi awal lagi Peguam Negara sebelum ni Tan Sri Apandi dah kata tak ada kes. Sebab untuk seseorang didakwa di bawah akta rasuah, dia mesti meluluskan ataupun dia ada memberi sesuatu dan dia menerima timbal balas. Kalau dia tak tahu, Dato' Sri Najib dah bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi dalam mahkamah. Dia kata dia tidak pernah meminta sebarang ganjaran dan dia tidak pernah ditawarkan pun. Kerja ini Faisal masukkan duit dalam akaun tabung amanah ni ialah dia sumbangan SRC. Dan dia tak beritahu pun dengan bos, dengan Dato' Najib, kan. Jadi kes ni tak sepatutnya didakwa, tapi didakwa. Ini kita kena faham. Macam kes Dato' Zahid. Kenapa orang yang memberi data Sonic dan juga MyEG tak kena dakwa? Kenapa Dato' Zahid saja yang kena? Betul tak? Sama juga dengan kes Kunan. Sama juga dengan kes Bom Mokhtar. Kan? Kes yang melibatkan kepimpinan UMNO yang lain. Jadi bagi saya, kita patut bangga kerana mereka ini adalah manusia-manusia yang berani berdepan dengan musuh kita. Dan kerana sikap mereka yang tidak mahu berkompromi dengan musuh, itu sebab mereka didakwa. Ini kena faham ni. So tak ada sebab kenapa kita nak buat undang-undang. Siapa yang kena aniaya dengan musuh politik kita, mereka duduk rehat, tak payah bertanding dalam pemilihan UMNO yang akan datang. Maka kalau kamu tak mau bertanding, tak mau orang yang berani lawan ni bertanding, maka kamu akan dapat orang yang ada kes. Saya tak nak sebutlah siapa kan. Semua orang tahu. Orang yang ada kes, contohnya macam Isyamuddin. Dulu projek helikopter, projek tanah tanah Mindef. Tapi disebabkan dia takut dia didakwa, dia berkompromi dengan Mahathir, dia menghasut kepimpinan UMNO Sabah untuk menyertai bersatu. Last kali dia tak kena dakwa. So adakah dia bersih, Dato' Najib tak bersih? Dia bersih, Dato' Zahid tak bersih? Yang ni kita kena betulkan pemikiran ahli kita, kan? Ada juga yang ada masalah, contohnya kes KBS 100 juta, tapi tidak ada pendakwaan. Kenapa? Kerana dia berkompromi dengan musuh kita. Jadi adakah kita nak letak orang yang akan memimpin UMNO ialah mereka yang berkompromi dengan musuh kita? Saya tak kata semua orang yang tak didakwa ni dia ada kes dan dia berkompromi dengan musuh. Ada juga kepimpinan kita yang bersih, yang tak ada peluang pun nak ambil rasuah dan sebagainya. Maknanya jangan kita label orang yang melawan dan dia didera, sama ada melalui SPRM ke, sama ada menggunakan lembaga hasil dalam negeri ke. Orang yang kena dera dengan kerajaan PH dan sekarang ni diteruskan pula oleh kerajaan PM, orang ni kita anggap tidak bersih. Silap. Contohnya macam Dato' Najib lah.
Kalau orang yang cukup berwibawa, aura dia pun melangkaui mana-mana ahli politik dalam Malaysia. Tidak ada satu pun ahli politik dalam Malaysia ni yang aura dia lebih daripada separuh apa yang Datuk Najib ada. Kalau pemata macam ni pun kita nak humban ke laut, kita nak tolak ke tepi, so siapa yang kita nak ketengahkan sebagai kepimpinan yang bakal mewarisi kerajaan selepas PRU yang ke-15? Takkan nak ambil Muhyiddin. Kes dia dengan dikaji pun tak selesai. So, Tok, ini ada apa soalan-soalan yang yang paling popular lah sekali ni. Semenjak Datuk Najib telah dijatuhkan hukuman. Okey. So, adakah Datuk Najib bosku ni berpeluang bertanding dalam pilihan raya umum pada PRU 15 yang akan datang? Dia ada beberapa pandangan. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Okey. Saya nak bagi cadangan dua-dua lah. Pertama sekali, kenapa saya kata dia boleh bertanding? Sebabnya kita ambil presiden kes. Kes yang melibatkan Tien Chua. Tien Chua tak dibenarkan bertanding. Tetapi selepas tu dia pergi bawa benda ni ke mahkamah. Akhirnya mahkamah memutuskan dia sepatutnya dibenarkan bertanding. Kenapa dia benarkan bertanding? Sebab dia dapat stay of execution. Maknanya hukuman yang dia terima, macam Datuk Najib terima 12 tahun dan 210 juta denda, dia dapat stay of execution. Maknanya hukuman itu tidak dijalankan sehingga selesai mahkamah yang terakhir. Okey, contohnya Datuk Najib merayu di mahkamah rayuan, kan? Lepas di mahkamah rayuan dia menang. Tunggu 14 hari tidak ada sebarang rayuan daripada pihak pendakwaan, maka dia bersih sebersih-bersihnya. Kalau ada pendakwaan, maka benda ini akan dibawa kepada Mahkamah Persekutuan. Dan di Mahkamah Persekutuan nanti, maka akan diputuskan sama ada Datuk Najib bersalah ataupun tidak. Kalau katalah dia dibebaskan di Mahkamah Persekutuan, maka dia masih layak untuk bertanding. Tapi katalah dia dijatuhkan hukuman di Mahkamah Persekutuan, dia tidak boleh bertanding. Tetapi kita ada presiden kes lagi satu. Anwar Ibrahim sudah pun dijatuhkan hukuman, disahkan sebagai peliwat Saiful. Dia dah kalah di mahkamah yang paling tinggi, Mahkamah Persekutuan. Dan Majlis Pengampunan Diraja sudah pun memberikan pengampunan. Itu sebab dia boleh bertanding balik. Jadi kena ingat, kalau ada orang yang lupalah, contohnya macam YBKJ, mula-mula bila kita kalah tu dia serang Datuk Najib, tak cukup tanah Datuk Najib ni dia serang sebab dia ingat politik Datuk Najib akan berakhir. Kemudian dia sedar dia buat kesilapan. Dia beritahu dengan kawan-kawan kita, dia menyesal dan sebagainya. Ada yang kata dia disuruh lah. Tetapi sebaik saja Datuk Najib tidak diangkat sebagai menteri bila wujud di Kerajaan Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin ni, dia dah nampak lagi sekali bahawa masa depan Datuk Najib ni dah gelap. Sekali lagi dia segar. Nampak tak? Jadi orang macam ni, dia akan, bak kata orang tu, terpijak kulit pisang 2 kali lah. Dia akan terpijak kulit pisang 2 kali. Cuma saya nak beritahu, sama ada Datuk Najib akan menang di pilihan raya umum, akan menang dalam Mahkamah Rayuan ataupun Mahkamah Persekutuan, atau akhirnya dia akan mendapat pengampunan diraja. Percaya cakap saya, dalam keadaan rakyat bersama dengan beliau hari ini, saya yakin beliau akan kembali menjadi Perdana Menteri. Jadi itu sebab bagi orang-orang yang berlojoh sangat nak menyerang Datuk Najib ni, fikir 10 kali lah. Lebih baiklah itu hari orang dah lupa apa dia buat. Lebih baik dia duduk diam, Sekarang sekurang-kurangnya orang tidak menyerang dia, Jadi bagi saya, kalau misalnya ikut pandangan orang kata boleh, sememangnya boleh, dan sudah ada keputusan yang menyatakan, contohnya di mahkamah, Tien Chua patut dibenarkan bertanding sebab dia dapat stay of execution,
Kalaupun dia kalah, kalah di Mahkamah Rayuan, kalah di Mahkamah Persekutuan, Anwar Ibrahim ni kes main punggung ni, kan? Itu pun dapat pengampunan diraja. Apatah lagi, orang yang dianiaya oleh Mahathir dan sekutu-sekutunya, takkanlah tak boleh dapat pengampunan diraja. Jadi suka tak suka, kita memang tak suka keadaan sekarang ni, tetapi kita kena percaya satu saja, kita masih ada harapan sekiranya Dato' Najib kembali. Dato' Najib kembali, insya-Allah. Okey. Okey, tak ada apa tu. Yang tu Itu je. Setakat tu hari ni itu je lah. Okey, saya ucap jutaan terima kasih kepada yang hadir hari, kepada rakan-rakan yang di rumah, jangan lupa share live ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.